Okey, mula-mula nak test suara. Boleh tahan, boleh dengar suara ya. Naim Muhammad. Macam mana Naim? Okey. Aris Saleh lawan tak lawan. Okey, selamat datang kepada kawan-kawan di Facebook yang masih belum tidur ketika ini. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Selamat malam. Siapa kita ada Hizam. Hizam Ma'asih Cempaka Sari. Zulkifli Kawash. Mama Arif. Ni Toke Kawash agaknya ni. Suara okey eh? Aris Saleh lawan tak lawan. Cempaka Sari. Waalaikumsalam katanya. Assalamualaikum tuan, kata Hizam Ma'asih. Waalaikumsalam. Kita juga ada Moshu daripada Jepun. Jauh tu. Salam reformasi lawan tak lawan, kata Wan Nazmi. Kita juga ada Fred Matius, Muhammad Arif, Nur Zawani, Najamuddin. Okey, siapa lagi kat sini? Izam. Okey, Assalamualaikum, kata Izam. Okey. Bob Azhar ya, Muhammad Azhar, Bob Azhar ada, Muhammad Azhar juga. Muhammad Arif, Nur Zawani, Washu, Assalamualaikum. Bro, gempur pengkhianat katanya. Gopeng clear dan clear lawan tak lawan, kata Omar Balkis. Suara okey, go kata Naim Ahmad. Okey. Dia dah suruh go tu, kita teruskan lah ya. Kita sembang seketika sebelum kita masuk tidur. Sekarang ni masih lagi, walaupun disiarkan darurat, PKP, tapi di luar sana, terutamanya di media sosial sana, masih lagi orang bicara tentang politik, ya, bicara banyak tentang politik, terutamanya kepada kerajaan yang berkuasa ketika ini, iaitu kerajaan Perikatan Nasional. Ya. Kenapa di luar sana masih lagi orang bercakap tentang politik? Adakah kerana kita tidak memandang serius kepada COVID-19 yang semakin meningkat, sehingga kan beberapa negeri telah pun bermula dengan PKP, termasuk juga negeri Pahang. Di tempat saya sekarang ini telah pun bermula hari ini PKP daripada awalnya PKPB, ya, bermakna peningkatan, ya, peningkatan telah pun berlaku, bukannya pengurangan. Darurat juga diisytiharkan. Ini menandakan keadaan negara kita semakin lama semakin parah, ya. Dan ianya kerana perbuatan kita sendiri, ya, berpunca daripada perbuatan kita sendiri, terutamanya di kalangan orang-orang politik yang rakus, yang tamak, ya, yang tidak mempedulikan keadaan negara, ekonomi negara dan juga nasib rakyat. Mereka hanya membicarakan tentang kedudukan, tentang jawatan, kuasa yang mereka ingin perolehi. Walaupun di luar daripada konteks amalan demokrasi, ya, mereka sanggup langgar asalkan cita-cita mereka tercapai. Ya. Walaupun mereka cuba mengadakan propaganda, mereka cuba bercakap bahawa mereka merampas kerajaan Pakatan Harapan dahulu adalah kerana untuk mensejahterakan negara. Alasan mereka merampas kerajaan Pakatan Harapan dahulu adalah untuk menyelamatkan umat Melayu, untuk menyelamatkan negara, untuk menyelamatkan Islam. Ya? Bahkan di dalam kempen di PRK, ya, tak salah saya di Tanjung Piai ataupun di mana itu yang terbaru, ya, bagaimana Azmin Ali secara jelas dalam kempennya menyebut bahawa sekiranya Pakatan Harapan berkuasa, maka bertambah ramailah rakyat Malaysia akan mati kerana COVID-19. Itu ucapan daripada Azmin Ali, iaitu Menteri Kabinet yang berada di dalam Perikatan Nasional. Bagaimana beliau cuba mendahului kuasa yang maha kuasa, yang maha esa,
meramalkan ataupun membuat ketentuan bahawa sekiranya Pakatan Harapan diberikan kuasa dahulu, diteruskan berkuasa, maka betapa ramailah rakyat Malaysia akan mati kerana COVID-19, kerana bagi beliau Pakatan Harapan tidak mampu untuk mengawal wabak ini. Dan cuba mempengaruhi pada pengundi ketika itu bahawa kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan yang terbaik yang boleh mengawal COVID-19. Tetapi saudara sendiri lihat sekarang ini apa yang berlaku di depan mata kita. Ya, di mana suara Azmin Ali ketika ini. Ya, di dalam keadaan rakyat menderita, rakyat susah, ekonomi semakin lama semakin teruk, nilai mata wang kita semakin jatuh, pelabur satu hari berapa banyak pelabur yang telah keluar dari negara kita, mereka pergi ke Indonesia, mereka pergi ke Thailand, mereka pergi ke Vietnam dan meninggalkan negara kita. Ya. Pemimpin terus membisu walaupun menterinya adalah menteri yang paling ramai dalam sejarah negara kita sendiri. Ya, sehingga ada 70 menteri dan juga timbalan menteri. Mereka diberikan jawatan, mereka dilantik, diberikan imbuhan kerana bersubahat menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Ya. Atas alasan kerajaan Pakatan Harapan itu dijatuhkan hanyalah untuk kononnya memberi kesejahteraan negara kita kepada orang Melayu, kepada juga orang Islam. Kerana mereka mengatakan Pakatan Harapan itu adalah dikawal oleh bukan Islam, dikawal oleh DAP, kata mereka. Dan mereka nak kembalikan negara ini di bawah tunjang pemerintahan Melayu Islam. Ya. Jadi apa bezanya Muhyiddin sekarang ini adalah Perdana Menteri. Sebelum Muhyiddin, kerajaan Pakatan Harapan adalah Mahathir Mohamad. Apakah Mahathir Mohamad itu bukan seorang Islam? Ya. Jadi Mahathir dengan Muhyiddin ini adalah dua-duanya Melayu dan juga beragama Islam. Kabinet Pakatan Harapan, kabinet majoritinya adalah Melayu dan juga Islam. Kalau DAP digunakan sebagai alasan kerana DAP berada di dalam kerajaan Pakatan Harapan, maka mereka kena buktikan bahawa apakah peranan DAP itu yang telah pun menjejaskan kepentingan Melayu dan juga kepentingan Islam suatu di dalam kerajaan Pakatan Harapan. Jadi alasan mereka untuk menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan itu hanyalah satu alasan untuk mewajarkan tindakan mereka merampas kuasa dalam keadaan ketika itu COVID-19 baru sampai ke negara kita. Dalam kerajaan Pakatan Harapan ketika itu diberikan ujian bagaimana kita nak menguruskan COVID-19 ini. Alhamdulillah dengan kementerian di bawah Dr. Zulkifli, kerajaan Pakatan Harapan ketika itu yang begitu kuat bekerja, dibantu oleh pengarah kesihatan yang begitu komitmen menjalankan tugasnya, maka di bawah kerajaan Pakatan Harapan di saat COVID-19 ini muncul ke dalam negara kita, walau ini penyakit yang pertama yang baru dikenali, yang tidak pernah kita ada pengalaman menghadapinya, tetapi kerajaan Pakatan berjaya mengurangkan satu persatu, tidak ada berlaku kematian, pesakit-pesakit yang berada di hospital dapat dikeluarkan dari hari ke hari, menampakkan pengurangan. Dan pada saat itulah juga pada bulan Februari, pengkhianat-pengkhianat ini mengambil kesempatan di dalam kerajaan kita sedang mengawal penyakit ini. Dan selepas rapasan itu dilakukan dengan pengkhianatan, dengan perancangan yang rapi, dengan perancangan yang lebih awal di antara Muhyiddin, Azmin dan juga termasuk Perdana Menteri kita sendiri ketika bawah kerajaan Pakatan Harapan, iaitu Mahathir Mohamad, di mana sebenarnya Mahathir Mohamad ini dah tahu awal tentang perancangan oleh Muhyiddin Yassin ini. Masalah beliau setuju ataupun tidak bersetuju dengan cara Muhyiddin itu soal lain. Soalnya Mahathir ini tahu bahawa sememangnya perancangan itu telah berlaku lebih awal untuk mengadakan ataupun untuk melakukan pengkhianatan kepada kerajaan Pakatan Harapan. Selaku Perdana Menteri yang kita berikan amanah, yang kita yakin kepada beliau untuk memimpin kerajaan Pakatan Harapan, sepatutnya bila beliau tahu lebih awal tentang rancangan pengkhianatan ini, beliau sepatutnya memaklumkan kepada rakan-rakan
di dalam Pakatan Harapan untuk bertindak bagaimanakah caranya untuk kita menghalang perancangan mereka untuk melakukan pengkhianatan ini. Tapi ini tidak dilakukan oleh Mahathir Mohamad. Ya. Ini tidak dilakukan oleh Mahathir Mohamad. Bahkan beliau berdepan dengan partinya, Parti Bersatu, bercerita tentang bagaimana tempoh yang sewajarnya untuk mereka keluar daripada Pakatan Harapan. Ya, kedua-duanya ada cita-cita untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Muhyiddin memang bercita-cita untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Mahathir pun ada cita-cita untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Cuma bezanya Muhyiddin mahu parti mereka dan juga kumpulan Azmin ini khianat lebih awal berbanding dengan Mahathir yang meminta tempoh untuk mereka bertindak sedemikian. Jadi ini bererti bahawa Mahathir dan juga Muhyiddin ini sama. Sama juga. Mereka mempunyai niat yang sama. Iaitu niat untuk khianat kepada Pakatan Harapan. Cuma sekarang ini beliau berlakon. Selepas kita tumbang, maka beliau menyatakan bahawa beliau adalah orang yang pertahankan kerajaan Pakatan Harapan. Beliau tidak bersetuju dengan Muhyiddin yang cuba khianat, bersama dengan UMNO dan juga PAS. Sedangkan kita tahu sendiri bahawa tindakan Mahathir sebelum ini telah menampakkan usaha-usaha beliau secara perlahan-lahan. Beliau ingin mengekalkan kuasanya dan sekaligus untuk menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim itu diangkat menjadi Perdana Menteri selepas beliau. Jadi Muhyiddin lebih awal menunjukkan rakusnya, manakala Mahathir Mohamad memberikan ruang kepada Muhyiddin untuk melaksanakan cita-citanya. Kalau Mahathir tidak melepaskan jawatan, Muhyiddin Yassin tak mungkin boleh menjadi Perdana Menteri. Kalau Mahathir melepaskan jawatan dan menyerahkan jawatannya kepada Wan Azizah untuk terus mengemudi kabinet yang ada ketika itu, kerajaan Pakatan Harapan masih lagi bertahan. Walaupun kita kehilangan beberapa ahli parlimen daripada Bersatu yang khianat bersama dengan Muhyiddin, kita juga kehilangan beberapa orang yang bersama dengan Azmin Ali, tetapi ketika itu kerajaan masih lagi bertahan. Dan kita ada sokongan daripada beberapa orang di luar daripada Pakatan Harapan ketika itu. Sekiranya Mahathir menyerahkan jawatan kepada Dr. Seri Wan Azizah. Kalaupun Dr. Mahathir tidak mahu menyerahkan jawatan itu kepada Anwar Ibrahim. Tetapi apa yang Mahathir lakukan, apa yang Mahathir lakukan itu telah pun menyebabkan kerajaan kita jatuh, di mana beliau meletakkan jawatan tanpa beliau terus menyerahkan kepada penggantinya, maka kabinet pun terbubar. Dan bila ini berlaku, sudah pastilah musuh-musuh yang berada di luar sana mengambil kesempatan untuk merampas kerajaan yang kita dirikan selepas PRU14 yang lalu. Pada awalnya UMNO dan juga PAS, mereka berperindian bahawa mereka tidak mahu campur. Mereka mahukan parlimen dibubarkan. Tetapi apabila tawaran diberikan oleh Muhyiddin, tawaran yang manis-manis, janji-janji yang manis-manis, usahakan UMNO, lebay PAS pun tergoda dengan tawaran ini, maka mereka menjual prinsip mereka daripada untuk meminta pembubaran parlimen kepada terus memberikan sokongan kepada kerajaan yang mengkhianati mandat rakyat ini. Kalau UMNO, kita tak heranlah kalau mereka terpedaya, terpesona dengan tawaran menteri, dengan tawaran daripada jawatan dan juga pengurusi JLC dan sebagainya. Tetapi yang kita heran dan juga pelik, bagaimana Parti Islam se-Malaysia PAS yang terdiri daripada alim-alim ulama kononnya, yang mulut mereka tidak pernah lekang daripada menyebut-nyebut ayat Al-Quran, hadis, berzikir, bercakap di sana sini di atas membar masjid, di dalam kuliah-kuliah mereka tentang Islam, tentang perjuangan, tentang zuhud, tentang dugaan dunia. Mereka bercakap di kalangan ahli-ahli mereka, di kalangan para-para penyokong mereka. Tetapi apabila mereka berdepan dengan tawaran ini, maka semuanya yang mereka katakan, yang mereka ajarkan kepada pengikut-pengikut mereka itu, mereka sendiri langgar. Kerana apa? Kerana tawaran itu tidak boleh mereka tolak. Kerana PAS tahu bahawa sekiranya mengharapkan
parti mereka dalam perjuangan politik, parti ini tidak akan ke mana-mana, paling kuat berada di Pantai Timur, Kelantan dan juga Terengganu. Ya, tidak masuk akal pada mereka sendiri, ya, bahawa PAS boleh menjadi kerajaan. Ya, tapi apabila ditawarkan menjadi kerajaan bukan melalui pilihan raya, ya, siapakah yang boleh bertahan, ya, dengan tawaran-tawaran seperti ini, kecuali Anwar Ibrahim. Sebab tu saya katakan Anwar Ibrahim ini bukan ulama. Anwar Ibrahim ini bukan orang-orang yang kita lihat seperti yang tokoh-tokoh ilmuwan Islam, ya, seperti orang yang nampak hebat dengan serban jubah dan sebagainya. Tetapi Anwar Ibrahim ini adalah tokoh yang mampu menahan dirinya daripada godaan-godaan jawatan dan juga kedudukan. Ya. Kalau Anwar Ibrahim ini perangainya sama seperti Lebay PAS, sudah lama Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri. Ya, bersekongkol, jual prinsip dan sanggup berunding dengan pihak-pihak yang melakukan penyelewengan dan sebagainya asalkan beliau menjadi Perdana Menteri. Sudah lama Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri. Sekarang ini beliau tidak boleh menjadi Perdana Menteri kerana tawaran, ya, ataupun offer yang diberikan oleh orang-orang yang nak sokong beliau itu adalah satu tawaran yang beliau tidak boleh berkompromi. Kalau ada pemimpin yang mengadakan rasuah, ya, yang melakukan penyelewengan, yang ada kes-kes mahkamah, meletakkan syarat kepada Anwar, sekiranya mahukan sokongan kami, maka tentukan kes-kes kami ini dihapuskan. Mana mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh berkompromi dengan orang seperti ini hanya kerana nak menjadi Perdana Menteri. Sebab itu jangan pelik dan juga jangan heran kenapa sampai sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Namun demikian kita tahu bahawa dalam keadaan sedemikian pun beliau masih lagi mempunyai sokongan. Ya. Bagaimana kita nak tahu beliau ada sokongan? Sekiranya beliau dipanggil, ya, ke istana, seperti mana yang beliau sendiri sebut, beliau pun telah menghantar surat kepada Kebawah Duli Yang Mulia Tuan Agong untuk bertemu Kebawah Duli untuk membuktikan bahawa beliau mempunyai sokongan. Tetapi sehingga hari ini, ya, beliau masih lagi belum berpeluang untuk menghadap Kebawah Duli tuanku. Sehingga hari ini surat beliau masih lagi relevan, bererti beliau masih ada lagi sokongan, jumlahnya kita tidak tahu, tetapi beliau hanya menanti masa, bilakah masanya beliau diberi ruang untuk membuktikan bahawa beliau mempunyai sokongan. Ya. Sebenarnya tanpa beliau tunjukkan bukti pun, rakyat semua sudah tahu bahawa Muhyiddin sekarang ini sudah pun hilang sokongan majoritinya. Dan agak pelik bagaimana seorang yang tidak mempunyai majoriti 112, ya, paling kurang 112. Bagaimana seorang yang tidak mempunyai majoriti 112 masih lagi kekal berada di tampuk jawatan Perdana Menteri? Ini yang agak kita menjadi pelik, ya. Sebab itulah saya katakan tadi bahawa dalam suasana COVID, PKP, darurat, kita masih lagi bercerita tentang politik. Sebab yang ada di depan kita sekarang ini adalah sebuah kerajaan yang jelas dan juga terang, sebuah kerajaan yang tidak ada majoriti. Bagaimana kerajaan ini mampu mengawal COVID? Bagaimana kerajaan ini mampu menguruskan ekonomi? Bagaimana kerajaan ini mampu memberikan keyakinan, kepercayaan kepada pelabur untuk datang ke Malaysia kalau di kalangan ahli parlimen sendiri pun, ya, Perdana Menteri ini tidak mendapat sokongan. Sebab itulah bila kita bercerita tentang perlunya Muhyiddin Yassin ini meletakkan jawatan, itu bukan bermakna kita, ya, rakus ataupun kita terlalu kemaruk, ya, merebut jawatan Perdana Menteri, kerana kita sayangkan negara kita ini. Negara kita ini perlu diselamatkan dari seorang pemimpin yang tidak lagi mendapat sokongan. Ini bukan isu Anwar Ibrahim menggantikan Muhyiddin. Ya. Muhyiddin terbukti tidak ada sokongan. Siapa yang dapat sokongan? Wallahu alam. Ya, saya tidak mengatakan bahawa menjatuhkan ataupun apabila Muhyiddin meletakkan jawatan, maka automatik Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ya, itu bukan caranya. Apabila Muhyiddin meletakkan jawatan, terpulang ke bawah duli tuanku, ya, untuk memilih seorang Perdana Menteri yang baru yang mendapat sokongan
ramai majoriti daripada ahli parlimen supaya kerajaan ini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang mendapat kepercayaan di kalangan ahli parlimen. Bagaimana Perdana Menteri nak dapatkan keyakinan, kepercayaan dari pelabur-pelabur di luar sana, sedangkan dalam parlimen sendiri Perdana Menteri itu tidak mendapat keyakinan dan juga kepercayaan. Ini yang kita perkatakan. Soal Anwar, sama ada Anwar betul dapat sokongan majoriti ataupun tidak, Anwar kena buktikan sekiranya beliau diberi ruang untuk bertemu ke bawah duli tuanku. Selagi beliau tidak mempunyai ruang untuk bertemu, maka tidak boleh kita katakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini penipu, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini hanya cakap-cakap kosong, ya, sedangkan beliau tidak diberikan ruang untuk membuktikan apa yang beliau perkatakan. Sekarang rakyat menanti. Ya. Rakyat hanya tahu sekarang ini bahawa Muhyiddin tidak lagi mempunyai sokongan. Ya, sekarang ini beliau ada 109 daripada ahli parlimen. Kemungkinan ada lagi yang belum secara sah dan secara nyata menyatakan tidak menyokong. Tapi yang pasti 109 itu berada di tangan Muhyiddin. Selebih itu, kepada siapa sokongan ini diberi? Inilah yang perlu ditangani dan harus diselesaikan. Ya. Dan kita minta ke bawah duli tuanku untuk menyelesaikan perkara ini terlebih dahulu kerana menentukan pucuk pimpinan negara itu lebih penting, ya, perkara yang lebih penting bagi menentukan kestabilan negara kita. Ya. Jadi soal UMNO yang sekarang ini berbalah dengan bersatu, dan soal UMNO ini ada 3 mazhab dalam UMNO ni. Ya. Sebagaimana yang kita tahu dan pemimpin UMNO sendiri pun akui bahawa dalam UMNO ini ada satu pandangan yang mereka sanggup bersama dengan bersatu. Satu lagi pandangan, mereka tidak boleh terima bersatu, mereka sanggup bekerjasama dengan PH. Dan satu lagi pandangan, mereka boleh bersama dengan PH tetapi menolak DAP. Ya. Jadi banyak sangat di dalam UMNO ini perbezaan pendapat mereka. Ya. Ada yang sanggup bersama dengan bersatu, bekerjasama dengan bersatu, contohnya seperti kumpulan-kumpulan Anwar Musa. Ada yang sanggup bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, dan juga boleh menerima DAP. Ya, tidak ada masalah. Kerana bagi mereka kita telah buktikan di Perak katanya di mana UMNO boleh bekerjasama dengan DAP, boleh bekerjasama dengan Keadilan, boleh bekerjasama dengan Amanah bagi menjatuhkan Menteri Besar Perak Peja. Ya, walaupun akhirnya UMNO menjadi Menteri Besar, tetapi kerjasama politik ini boleh dibentuk untuk mencapai satu tujuan dan mereka berjaya di Perak. Mengapa tidak boleh berlaku di pusat? Itu bagi pandangan yang mahu agar UMNO boleh menjalin kerjasama dengan Keadilan, DAP dan juga Amanah. Satu lagi kumpulan dalam UMNO adalah mereka yang boleh bekerjasama dengan Anwar Ibrahim, tetapi mereka tidak boleh bekerjasama dengan DAP. Sebab apa? Bagi mereka, DAP ini telah pun kita tanamkan, ya, pemikiran di kalangan ahli UMNO sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ya, propaganda dilakukan di merata-rata kampung menyatakan DAP ini perkauman, DAP ini anti-Islam, DAP ini anti-Melayu, macam-macam. Sehingga ada yang melabel sebut saja DAP, maka mereka katakan DAP itu komunis. Ini yang mereka sendiri di kalangan pemimpin UMNO sendiri tanamkan di kalangan para penyokong mereka puluhan tahun yang lalu. Jadi tidak mudah untuk mereka menerima DAP sekarang, bukan kerana mereka percaya kepada propaganda mereka sendiri, tetapi mereka rasa susah untuk menerangkan di kalangan ahli UMNO untuk menerima bahawa DAP itu sebenarnya bukannya parti perkauman yang rasis, bukannya anti-Melayu, bukannya anti-Islam. Jadi sebab itulah kumpulan yang menolak DAP ini, ya, mereka kata mereka amat sukar untuk menerima DAP kerana untuk menerangkan kepada ahli-ahli di bawah sana bagaimana UMNO nak cerita kepada ahli-ahli di bawah sedangkan mereka sendiri yang menjaja cerita tentang keburukan DAP. Ini yang masalah UMNO alami sekarang ini. Sebab itu Keadilan merasa bertuah kerana parti ini konsisten daripada mula kewujudan parti ini sampai hari ini. Ya, sebab itu Keadilan mudah untuk membuat sesuatu keputusan politik. Sebab Keadilan tidak bermain dengan propaganda yang dicipta-cipta perkauman, agama dan sebagainya. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh berkawan dan juga boleh bersahabat dengan sesiapa saja, ya, asalkan tidak menjual prinsip perjuangannya.
Ya, sebab itu Datuk Seri Ibrahim boleh sahaja menerima mana-mana rakan-rakan bersama dengan keadilan. Boleh sahaja ditinggalkan oleh rakan-rakannya. Tidak ada masalah. Keadilan boleh bersama dengan PAS dan keadilan juga ditinggalkan oleh PAS. Ya, keadilan boleh bersama dengan parti Amanah sampai sekarang ini, dan keadilan tidak ada masalah sekiranya parti ini tidak lagi percaya kepada keadilan. Keadilan juga boleh bersama DAP walaupun bermacam-macam tuduhan ditujukan kepada DAP, tetapi keadilan boleh menerima DAP sebagai rakan seperjuangan, dan keadilan juga tidak ada masalah sekiranya DAP merasakan keadilan bukan lagi rakan mereka. Ya, bagi keadilan kita tidak ada menjual sentimen, ya, menggunakan agama sebagai modal politik kita. Ya, kita juga tidak memainkan isu perkauman sebagai modal politik kita. Ya, apa yang kita sebut itulah yang kita amalkan. Sebab itulah keadilan, ya, kalau ikut daripada logik pemikiran kita, mana mungkin keadilan boleh bekerjasama dengan Mahathir Mohamad. Ya, tidak ada siapa boleh percaya dan apa boleh memikirkan bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menerima Mahathir Mohamad. Bukankah ini tokoh ataupun ini manusia yang bertahun-tahun, ya, kita serang mereka. Ya, kita berdepan dengan dia. Kita hadapi kezaliman. Kita hadapi kezaliman, kediktaturan Mahathir Mohamad. Mana mungkin kita boleh terima Mahathir, ya, bersama dengan kita sebelum PRU 14 yang lalu. Bukan sekadar bersama, malahan kita juga mengangkat Mahathir Mohamad ini menjadi Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab keadilan percaya kalau Mahathir pun berada bersama dengan kita, ya, kita tidak akan menjual prinsip hanya kerana Mahathir berada bersama kita. Mahathir perlu ikut prinsip yang kita perjuangkan, yang kita gariskan. Dan sekiranya Mahathir melanggar prinsip-prinsip ini, kita juga akan menentang Mahathir. Dan ini berlaku sekarang ini. Ya, apabila kita melihat Mahathir telah diberi peluang untuk menjadi Perdana Menteri bawah kerajaan Pakatan Harapan. Beliau gagal untuk melaksanakan banyak perkara, ya, banyak agenda reformasi yang beliau gagal lakukan, yang beliau sengaja tidak lakukan, malahan beliau sendiri melanggar prinsip-prinsip reform yang ingin kita laksanakan. Ya, itu pun kita tidak jatuhkan Mahathir. Ya, kita masih lagi menghormatinya walaupun kita tahu banyak perkara yang Mahathir lakukan itu yang kita tidak bersetuju. Tetapi kerana kita sayangkan kerajaan Pakatan Harapan ini, kerana kerajaan ini adalah kerajaan mandat rakyat, maka kita sanggup tidak menurunkan Mahathir ketika itu. Kita beri ruang kepada Mahathir untuk terus menjadi Perdana Menteri. Ya, walaupun kita berjanji, ya, sebelum PRU bahawa Mahathir hanya Perdana Menteri sementara, Anwar adalah Perdana Menteri yang sebenarnya mahu kita angkat apabila beliau bebas dari penjara, apabila beliau boleh bersama dengan kita dalam politik, kembali berpolitik, maka beliau diangkat menjadi Perdana Menteri. Tapi apabila Mahathir buat lupa tentang janji ini, kita terus beri ruang kepada Mahathir Mohamad. Ya, apa yang beliau inginkan, apa yang beliau mahu, kita teruskan beri kepada Mahathir Mohamad. Tapi akhirnya, oleh kerana beliau melihat bahawa taktiknya untuk memecah belahkan Pakatan Harapan itu gagal, apabila Anwar Ibrahim ini sanggup bertolak ansur, ya, semua tahu bahawa mereka mengharapkan agar Anwar bertentangan dengan Mahathir, akan berbalah dengan Mahathir kerana jawatan Perdana Menteri ini. Ya, mereka mengharapkan bahawa akan berlaku pecahan yang besar dalam Pakatan Harapan ini untuk merebut jawatan Perdana Menteri. Ini harapan Mahathir, supaya beliau boleh menyatakan bahawa Anwar itu orang yang rakus sehingga sanggup menghancurkan Pakatan Harapan kerana nak jadi Perdana Menteri. Ini harapan Mahathir Mohamad dan kumpulan-kumpulan pengkhianat ini. Tetapi apa yang berlaku, saudara, pada hari terakhir mesyuarat Pakatan Harapan, Anwar telah menyerlahkan, ya, sikapnya, ya, toleransinya, tolak ansurnya dan nilai-nilai kepimpinan dan juga kebiasaan beliau sebagai seorang tokoh hebat reformasi. Di mana di dalam mesyuarat itu beliau bertolak ansur dengan begitu sekali terhadap Mahathir Mohamad. Ya. Beliau tidak memberikan tekanan kepada Mahathir untuk menjadi Menteri. Beliau tidak menetapkan tarikh bila Mahathir nak letak jawatan. Beliau serahkan semuanya kehendak Mahathir itu. Ya. Selepas APEC nak jadi Perdana Menteri,
Selepas APEC pun kita Maha Anwar tidak menetapkan sebarang tarikh untuk Mahathir meletakkan jawatan. Terpulanglah kepada Mahathir bila dia nak letak jawatan. Oleh kerana tolak ansur Anwar ini, keputusan hasil daripada kebijaksanaan Anwar Ibrahim ini, maka pengkhianat merasa kecewa kerana diharapkan perpecahan berlaku, ketika itu tidak berlaku. Akhirnya tidak ada pilihan lain selain daripada mereka sendiri terpaksa hancurkan Pakatan Harapan ini. Ya, mereka mengharapkan agar Anwar dijadikan sasaran sekiranya kerajaan Pakatan Harapan jatuh. Ya, mereka mengharapkan agar seluruh penyokong Pakatan Harapan akan menuding jari kepada Anwar Ibrahim di atas kejatuhan kerajaan ini. Itu harapan mereka. Tetapi Anwar Ibrahim boleh membaca politik Mahathir Mohamad. Sebab itu Anwar Ibrahim kata, kita beri ruang kepada Mahathir. Kita nak tengok apa yang dia buat. Apa yang dia nak, kita layan. Kita berikan masa. Kita berikan tempoh kepada beliau sampai bila beliau nak jadi Perdana Menteri. Oleh kerana itu, apabila melihat bahawa Anwar Ibrahim bersetuju dengan apa yang beliau mahukan menjadi Perdana Menteri yang lebih lama, Anwar Ibrahim tidak kisah bila sepatutnya beliau dapat jawatan. Jadi tidak ada sebab mereka nak persalahkan Anwar Ibrahim. Ya? Jadi bagaimana caranya nak jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan? Akhirnya dengan cara letak jawatan. Itu saja. Ya? Dengan meletakkan jawatan, tak payah nak cerita dengan Anwar Ibrahim, tak payah nak cerita dengan Mak Sabu, tak payah nak cerita dengan Gawang Eng, tak payah nak cerita dengan semua ahli majlis pimpinan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Buat keputusan sendiri, maka letak jawatan. Tidak perlu serah kepada Kak Wan, tak perlu serah kepada Anwar Ibrahim. Ya? Letak jawatan, kabinet pun terbubar, maka kerajaan tidak ada Perdana Menteri. Ya? Itu pun masih diberi ruang oleh Yang di-Pertuan Agong. Beliau memujuk Tun Dr. Mahathir Mohamad agar tidak meletak jawatan. Kerana kebawah diri tuanku tahu ketika itu bahawa kerajaan Pakatan Harapan masih lagi ada sokongan. Bukan hilang sokongan. Yang keluar adalah geng-geng Bersatu dan juga Azmin. Tapi kita ada lagi sokongan di luar daripada Pakatan Harapan. Yang ketika itu masih lagi bersama dengan Pakatan Harapan. Contohnya GPS. Dan beberapa ahli parlimen bebas. Ya? Sebab itu Agong kata tidak perlu letak jawatan. Tapi Mahathir masih lagi nak letak jawatan. Jadi apabila sikap ini dipamerkan oleh Mahathir, maka ini memberi ruang kepada pengkhianatan berlaku. Ya? Sebab itu kadang-kadang ada orang daripada PAS terutamanya menyatakan bahawa mereka bukan pengkhianat. Ya? Mereka bukan pengkhianat. Mereka kata kerana Mahathir tak jawatan, maka kerajaan tumbang dan mereka jadi kerajaan. Ini satu hujah yang saya rasa begitu lekeh lah. Ya? Kalau nak menghalalkan tindakan mereka menyokong pengkhianatan dan menyalahkan kepada satu pihak yang lain untuk menghalalkan perbuatan mereka berlepas kuasa, saya rasa ini satu hujah yang amat yang cuba memperbodohkan para penyokong mereka sendiri. Sepatutnya tindakan mereka ataupun UMNO ataupun PAS ketika itu adalah kembali kepada mandat rakyat. Itu yang sepatutnya mereka lakukan. Ya. Apabila kerajaan PAS tidak lagi mendapat tidak lagi mempunyai kuasa, telah pun jatuh, apa yang perlu mereka lakukan adalah kembali ke parlimen, dapat kembali mandat di parlimen, siapa Perdana Menteri selepas itu. Bukan dengan cara berpakat, dengan cara berpakat dan diumpan dengan jawatan dan sebagainya, maka mereka pun bersama dengan pengkhianat-pengkhianat ini. Ya. Kalau asalnya mereka berpendidikan bahawa UMNO dan PAS tidak mahu terlibat di dalam pengkhianatan ini. Mereka mahukan Yang di-Pertuan Agong membubarkan parlimen dan serah kembali kepada rakyat. Itu prinsip yang betul. Prinsip yang boleh kita hormati. Tetapi apabila tawaran datang kepada beberapa orang pemimpin UMNO, apabila tawaran datang kepada beberapa pemimpin PAS, mereka tinggalkan prinsip ini dan mereka bersama dengan kumpulan-kumpulan yang khianat ini. Sebab itu saya katakan pengkhianat itu tetap pengkhianat. Manakala Mahathir Mohamad juga di antara orang yang memberi ruang kepada berlakunya pengkhianatan ini. Ya. Jadi tak perlulah mana-mana di antara kita cuba membersihkan nama Mahathir Mohamad. Ya. Cuba menanamkan di pemikiran kita
bahawa musuh kita sekarang ini hanya Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, UMNO dan juga PAS. Ya. Itu semua kita tahu. Mereka kita kenal. Ya, memang mereka pengkhianat. Muhyiddin adalah pengkhianat. Kita tahu bahawa mereka adalah pengkhianat. Tetapi mereka tidak akan dapat melaksanakan cita-cita mereka kalau ruang ini tidak diberikan seluas-luasnya oleh manusia bernama Mahathir Mohamad. Sebab itu, saudara, saya katakan bahawa apa yang perlu PH lakukan adalah meninggalkan Mahathir Mohamad. Kita tidak ada pilihan sebenarnya. Ya, tidak perlu lagi kita nak bersihkan nama Mahathir Mohamad ini. Kalau kita lihat di dalam UMNO itu sendiri, seperti mana UMNO tidak menerima bersatu, ya, dalam keadaan PAS menerima bersatu. Ya. UMNO mahu kepada PAS, PAS juga mahu kepada UMNO. Jadi yang bermain dua kolam di sini adalah PAS. Ya. UMNO pun mereka nak, dengan bersatu pun mereka nak. Ya. Sebab apa mereka nak bersatu? Adakah mereka percaya dengan kehebatan Muhyiddin Yassin, Azmin? Ya. Sekejap, dia berlaku trouble. Adakah mereka percaya kepada Muhyiddin dan juga Azmin? Tidak. Ya, mereka menyokong bersatu kerana bersatu sekarang ini adalah kerajaan. Seperti mereka dulu menyokong Mahathir. PAS pernah menyokong Mahathir. Menyatakan mereka akan sokong Mahathir sampai PRU yang ke-15. Tapi apabila Mahathir tidak ada kuasa, maka PAS pergi kepada orang yang berkuasa. Siapa dia? Muhyiddin. Ini cara PAS. Dia tidak ada prinsip. Ya, dia pergi kepada siapa yang boleh berikan kepada dia jabatan dan juga kedudukan. Sebab itu dia nak main dua kolam. Dengan UMNO pun dia nak berkawan. Dengan bersatu pun dia nak berkawan. Tuan-tuan akan lihat sendiri kalau Muhyiddin jatuh, ya, adakah PAS akan terus bersama dengan bersatu? PAS tahu bahawa bersatu tidak ada kekuatan. Ya. PAS tahu bahawa bersatu tidak ada cawangan-cawangan, ya, pejabat-pejabat ni di banyak kawasan, tidak ada markas, tidak ada jentera je. PAS tahu ini semua. Tak mungkin PAS akan menjalinkan kerjasama dengan bersatu untuk menghadapi PRU kalau bersatu ini tidak lagi menjadi kerajaan. Sekarang ini dia nak bergantung dengan bersatu sebab bersatu jadi kerajaan. Itu saja. Ya, sekiranya jatuh Muhyiddin, bersatu itu jatuh sebagai kerajaan, ya, PAS akan kembali semula kepada UMNO. Kerana dia yakin UMNO adalah mempunyai jentera di semua tempat. Ya. UMNO mempunyai penyokong akar umbi yang ramai, ya, boleh tompang kekuatan UMNO. Ya, PAS akan pergi kepada UMNO apabila Muhyiddin ini jatuh. Sekarang ini dia bersama dengan bersatu kerana bersatu masih ada kuasa. Percayalah cakap saya, tuan-tuan boleh rekod rakaman ini, percayalah cakap saya bahawa sekiranya jatuh je saja bersatu, ya, dan bersatu ini tidak lagi menjadi kerajaan, PAS akan kembali, ya, 100% bersama dengan UMNO dan mereka tinggalkan bersatu. Ya. Dan kita faham bersatu tidak mendapat kerjasama dan sokongan daripada UMNO. UMNO memang menolak bersatu sepenuhnya. Ya. Begitu juga dalam keadilan, dalam Pakatan Harapan. Ya. Ada di antara rakan-rakan kita yang mahu kepada Mahathir, tetapi mahu juga kepada bekerjasama dengan keadilan. Sedangkan keadilan menolak Mahathir Mohamad ini. Ya, menolak Mahathir Mohamad ini. Jadi kita tahu mana rakan-rakan yang benar-benar menunjukkan komitmen padu mereka atas kekuatan Pakatan Harapan. Ya, kita nak biarlah Pakatan Harapan ini seperti dahulu, iaitu kita sebulat sekata dalam tindakan-tindakan kita walaupun kita ada banyak perbezaan pendapat. Tetapi dalam isu pokok khususnya, ya, dalam isu kita menentukan bahawa Pakatan Harapan ini jangan lagi dikhianati, kita harus mengambil satu keputusan bahawa orang yang melakukan pengkhianatan, yang membuka ruang pengkhianatan yang jelas terbukti selama ini tidak berpegang kepada janji-janjinya, ya, yang banyak memburukkan Pakatan Harapan itu sendiri, yang mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan kita, ya, manifesto bukan kitab suci, ya. Kemudian dikatakan lagi bahawa kita dulu berjanji sebab kita tak sangka jadi kerajaan. Kalau kita tahu kita jadi kerajaan, kita tak berjanji dengan rakyat. Inikah kata-kata seorang pemimpin yang kita nak angkat menjadi pemimpin
di dalam kerajaan Pakatan Harapan. Ya, usahakan pemimpin berada dalam saf kepimpinan Pakatan Harapan itu pun seharusnya orang seperti ini kita tolak kerana mereka tidak ada kepercayaan dan keyakinan terhadap perjuangan kita. Ya. Bahkan apabila diberikan mandat, diberikan kuasa sebagai Perdana Menteri, beliau memalukan Pakatan Harapan itu sendiri. Sehingga kita di bawah ini amat susah, ya, untuk menjawab berbagai-bagai tuduhan dan juga serangan daripada pihak-pihak musuh ketika itu. Kerana Mahathir Mohamad ini memberikan kata-kata, ya, memberikan alasan-alasan yang langsung tidak masuk akal dan juga alasan-alasan yang amat memalukan. Ya, perbuatan Mahathir Mohamad ini sepatutnya tidak harus dimaafkan oleh Pakatan Harapan. Tak perlu ada mana-mana pemimpin untuk membersihkan manusia bernama Mahathir Mohamad ini. Ya. Sekiranya kita bawa balik orang tua ini, sama ada nak jadi Perdana Menteri ataupun bukan Perdana Menteri atau sebagainya, berada dalam saf kepimpinan Pakatan Harapan itu ataupun mengadakan Grand Coalition bersama dengan Mahathir, orang ini akan memburukkan imej Pakatan Harapan itu sendiri. Dan kalau boleh bagi saya, dalam PRU yang akan datang, kalau boleh logo Pakatan Harapan itu, bendera Pakatan Harapan yang warna merah itu pun, kalau boleh jangan kita gunakan. Kerana kita pandang saja bendera itu, kita akan terbayang muka orang tua ini. Ya, inilah orang yang mencemarkan imej Pakatan Harapan. Saya harap supaya PRU 4 yang lalu, masing-masing boleh gunakan bendera masing-masing. Ya, ataupun gunakan seperti PRU 14 yang lalu, gunakan logo keadilan, ataupun kalau tidak mahu gunakan logo keadilan, gunakan logo masing-masing. Ya, keadilan gunakan logo keadilan, DAP gunakan logo DAP, Amanah gunakan logo Amanah. Dan sekiranya parti Amanah masih lagi yakin dengan parti Pejuang atau Mahathir, nak beri peluang kepada parti ini bertanding, ya, terpulang pada Amanah, gunakan logo Amanah. Mahathir boleh bertanding gunakan logo Amanah. Ya. Tapi saya tidak yakin bahawa sekiranya Amanah memberikan ruang kepada kumpulan-kumpulan Mahathir ini, ya, saya rasa sudah tentu jentera-jentera keadilan di mana tempat Amanah bertanding ini sudah pastinya tidak akan memberikan kerjasama. Kerana keadilan khususnya telah membuat keputusan, walaupun secara bukan resmi, tetapi secara umumnya diketahui bahawa keadilan menolak kerjasama dengan Mahathir Mohamad. Ya. Walau bila kita menolak kerjasama dengan Mahathir Mohamad, maksudnya bahawa mana-mana calon, ya, atas nama Mahathir Mohamad ini tidak akan mendapat sokongan daripada penyokong keadilan maupun jentera keadilan. Ya, apa salahnya kita fokus kepada Pakatan Harapan seperti mana dahulu, ya, tanpa bergantung lagi dengan Mahathir Mohamad. Bukan kita tolak beliau, ya, tapi beliau sendiri menolak kita, beliau sendiri mengkhianati kita, beliau sendiri memperlekehkan kita apabila kita beri ruang kepadanya. Ya, ini bukan soal emosi, ini fakta. Ya, ini fakta. Tak perlu lagi kita nak mengatakan bahawa Anwar juga bersalah. Ya, kerana Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri, Anwar tidak memberikan bantuan. Ya. Apakah tuan-tuan tak tahu ataupun kita tidak diberitahu bahawa sepanjang Mahathir menjadi Perdana Menteri, setiap minggu Anwar bertemu dengan Mahathir? Apakah Anwar bertemu dengan Mahathir semata-mata untuk minum teh, sembang-sembang kosong? Ya, walaupun ketika itu Anwar bukan menteri, hanya seorang ahli parlimen. Sudah pastinya Anwar bertemu Mahathir, memberikan idea, pandangan, teguran dan sebagainya. Bukan style Anwar untuk menghentam, ya, Mahathir ketika itu secara terbuka. Beliau bertemu dengan Mahathir, sampaikan pandangannya, mungkin tegurannya, ya, kepada Mahathir. Tapi apa yang Mahathir lakukan? Apakah yang Anwar katakan kepada beliau, yang beliau pandang dan juga lihat dan juga beliau dengar pandangan daripada Anwar Ibrahim? Bahkan selepas itu kita lihat, ya, Mahathir seperti seolah-olah merasakan bahawa Pakatan Harapan itu beliau yang punya. Ya, Pakatan Harapan itu mesti akur kepada apa yang beliau mahukan. Ya, itu yang sebenarnya. Ya. Sebab itu apabila beliau nak jadi Perdana Menteri walaupun 6 bulan, ya, beri peluang kepada beliau untuk jadi Perdana Menteri walaupun 6 bulan, ianya ditolak mentah-mentah oleh keadilan. Kerana keadilan tahu dengan manusia bernama Mahathir Mohamad ini, bukan saja 6 bulan, beri masa kepada beliau 6 minit sekalipun, beliau boleh hancurkan Pakatan Harapan. Jadi bagi mereka yang rasa bahawa Mahathir ini patut dibawa kembali dalam Pakatan Harapan, saya harap lupakan saja, ya.
Kalau mereka rasa Mahathir ini tokoh yang hebat, yang patut dikagumi, ya, lebih baik parti, ya, parti mereka tarik Mahathir masuk, lantiklah Mahathir sebagai presiden ataupun penasihat dan sebagainya, ya. Janganlah cuba bawa, ya, pandangan kita semua tentang kononnya Mahathir ini adalah seorang yang baik, lebih baik daripada Muhyiddin, lebih baik daripada Azmin, lebih baik daripada UMNO. Sedangkan Azmin menjadi Perdana Menteri pun di atas peluang yang diberi oleh Mahathir Mohamad. Ya, pengkhianatan ini berlaku pun di atas puncanya peluang yang diberi oleh Mahathir Mohamad. Ya, pengkhianat tetap pengkhianat, pengkhianat tetap bersalah, tetapi orang yang beri ruang kepada pengkhianatan itu juga adalah orang yang bertanggungjawab dan patut dipersalahkan. Sebab itu saya katakan tidak ada beza Mahathir, Muhyiddin dan juga Azmin. Ya, sama saja. Ya. Kerana yang melakukan, watak utama melakukan itu Muhyiddin Yassin. Watak utama yang melakukan pengkhianatan itu adalah Azmin Ali. Tetapi watak ini tidak akan berkesan sekiranya tidak ada pengarah yang berikan ruang. Pengarah itu adalah bernama Mahathir Mohamad. Jadi jangan cari penyakit nak bawa Mahathir ini ke dalam Pakatan Harapan. Cukup. Ya, cukup. Ini bukan masalah Anwar nak jadi Perdana Menteri. Ini bukan masalah nak angkat Mahathir nak jadi Perdana Menteri semula. Kalau Mahathir ini orang yang jujur dengan Pakatan Harapan, kita tidak ada masalah untuk menerima Mahathir Mohamad. Ya, tidak ada masalah. Sebab mana kita menerimanya sebelum ini. Tapi ternyata Mahathir ini seorang pemimpin yang mengkhianati Pakatan Harapan, seorang pemimpin yang munafik, mungkin janji, penipu dan sebagainya. Ya, patutlah beliau berada sebaris dengan Muhyiddin dan juga Azmin. Dan inilah musuh yang kita akan hadapi pada PRU yang ke-15 yang akan datang. Ya, cukup sampai di sini. Saya rasa ada gangguan sikit. Jadi saya harap di masa-masa akan datang kita boleh sembang lagi atas topik-topik yang boleh disembangkan. Sekarang ini manusia di kalangan kita tidak lagi bercakap tentang COVID dan sebagainya, ya, masih lagi banyak bercerita tentang politik sebab semua yang berlaku ini adalah kerana berpunca daripada politik, ya. Kita tidak reda COVID kerana tindakan orang-orang politik. Kalau di negeri China sana, punca COVID yang berasal daripada negara China, ya, mereka boleh atasinya dengan mudah kerana mereka tidak ada kepentingan politik di kalangan pimpinan mereka, ya. Tapi di negara kita ianya semakin bertambah dan juga semakin merebak sehingga terpaksa nak buat darurat kononnya kerana tindakan ahli politik kita yang tamak, yang ego, yang sombong, yang dah tak ada jawatan pun masih lagi nak berada di kedudukan, ya, menjadi Perdana Menteri, yang ada kedudukan pula gatal-gatal letak jawatan. Ini yang berlaku di negara kita. Maka wajarlah negara kita ini menerima, ya, pengajaran dan ujian seperti ini. Jadi kita harus istiqamah, ya, kita harus tentukan bahawa negara ini kembali ke landasan yang betul dan kita nak rantik seorang Perdana Menteri yang mempunyai keikhlasan dan juga kejujuran untuk membetulkan negara kita. Perdana Menteri itu mestilah orang yang pernah diuji di dalam kesenangan dan Perdana Menteri itu pernah diuji dengan